Okay. So terima kasih siapa-siapa yang join untuk sesi Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini kita sebab hari apa? Hari Isnin kan, hari Ahad, lepas tu 1 hari bulan November pula tu. So sangat-sangat sesuai lah. Jarang-jarang kita dapat live satu hari bulan setiap bulan. So bulan November ni kita ada kelas dan seeloknya kalau kita buat tajuk hari ni adalah kita nak fokus pada kita punya target lah. Review untuk bulan lepas, kita dah ada kat mana, kita dah capai apa, dan yang paling penting kita nak settlekan Roblox yang ada. Roblox yang ada, insyaAllah. Okay. Alright, so untuk lebih diberkati sesi kita hari ni, sekejap saya nak cari saya punya slide dulu. Dia tak ada slide apa pun, tapi biasalah kan. Kejap. Ada Naziha. So kalau siapa-siapa yang belum connect lagi tu audio tu, belah kiri tu ada. Alright, so tenang-tenangkan diri. Dan insyaAllah kita akan mula kejap lagi, okay? So tarik nafas, hembus. InsyaAllah sikit je lagi. Alright, so untuk lebih diberkati untuk sesi hari ini, eloklah kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan rahmat dan rezeki Allah bagi pada hari ini. Allahumma ya Jami', Allah yang Maha mengumpulkan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada hari ini. Allahumma ya Bari, Allah yang Maha menguruskan, Allah yang membantu urusan kita dari pagi sampai sekarang. So macam pagi tadi alhamdulillah saya ada kelas dengan tim Nilofa. Lepas tu petang pula tak ada buat apa sangat, just prepare untuk malam pula. Malam sempat lagi berbasikal dengan family. So malam ni pukul 8 kita ada buat kelas pula kejap. Sebab untuk 2 minggu November ni saya memang banyak kelas online pada waktu malam. Macam-macam produk ada, kecantikan ada, tudung ada, dan kebanyakan 2 produk itulah. Okay. Alright, so insyaAllah setiap hari Ahad saya akan cuba commit. Kalau tak ada apa-apa, saya akan cuba buat kelas. Tapi kalau tak ada, saya akan cuba buat video. Itu janji saya lah. So macam Tuan Z juga, dia ada buat program transformasi diri selama 90 hari. So kita pun akan cuba buat. Tak boleh buat macam Tuan Z, kita buat at least sikit-sikit. At least sikit-sikit. Yang penting setiap hari itu ada perubahan, walaupun sedikit. Itu yang kita nak. Sebab apa? Kalau tanya saya, kita ada 5 perkara kan, apa yang manusia itu perlu. Nampak tak? Awal-awal saya dah cerita dah. Kita tak ada buang masa punya. Kita terus bagi apa 5 perkara yang manusia perlu. Tak kisahlah customer ke, agent ke, staff ke, founder ke, ataupun diri kita sendiri ini, ada 5 perkara. Okay, saya keluarkan whiteboard saya. So okay, first
5 human needs. Okay, sebab permulaan kan. So permulaan untuk kelas kita hari ni, awal bulan pula tu. So kita nak kena tahu sebab apa tau. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita letak target itu, dia kan ada sebab dan objektif dia. So kalau kita just letak, contoh kita nak buat 10,000, kita just letak 10,000, tetapi kita tak tahu kenapa kita buat 10,000, kenapa kita kena buat 5,000, kenapa kena capai RM385 sehari. So kalau benda-benda tu kita tak clear dengan apa itu kita nak itu, dia akan menyebabkan benda tu hanya jadi angka saja. Okay. So first, okay, perkara pertama apa yang manusia perlu adalah certainty, ataupun dalam bahasa Melayu itu kepastian. Okay, kepastian. So apa maksud certainty, kepastian? So kepastian ni adalah benda yang confirm. Contoh kalau agent itu, kalau dia nak join kita, dia nak kena confirm, okay, berapa margin dia. Kalau customer tu beli produk kita, apa hasil yang akan dapat, apa result yang akan dapat. Itu kepastian. Contoh macam kita juga, kalau kita commit dengan orang ataupun kita nak join kelas, apa yang kepastian kita dapat. Contoh ramai yang PM saya tanyakan, boleh ke jadi e-book saya ni, ataupun betul ke proven. Kalau tak jadi macam mana? Sebab itu biasa. Manusia perlukan kepastian. Sebab apa? Sebab bila ada kepastian ni baru dia boleh commit. Faham tak maksud saya? So nak buat cerita pasal kepastian ini, you kena clear dulu apa yang kita nak. Contoh nak buat 10,000, pasti buat 10,000. So nanti baru kita boleh susun macam mana nak capai 10,000 kita yang pertama. Okay, so itu kepastian, certainty. Yang kedua, apabila kita tahu kepastian ni, and human needs, yang kedua adalah manusia ni kalau semua benda dah pasti, dia jadi cepat boring. Dia jadi cepat boring. So manusia sentiasa dan selalu tak teruja dengan surprise. Benda surprise and extra. Sebab apa? Sebab kalau kita melakukan perkara yang sama setiap hari, contoh kita bangun pagi, lepas tu kita mulakan hari kita dengan Asmaul Husna, lepas tu buat doa duha, hari-hari buat benda sama. Lama-lama kan benda tu dah jadi habit, dah jadi biasa. So bila jadi biasa, sebenarnya kita dalam bahaya. So kita kena sentiasa ada surprise, ada spice dalam hidup kita. Kena ada rempah supaya hidup kita ni sentiasa ceria. Itu kehebatan dia. So ingat, manusia ni kalau semua dah pasti, dia pun jadi boring juga. Hari-hari buat benda yang sama. So dia tak suka. So apabila kita letak surprise, kita letak benda yang extra, berbeza daripada hari-hari lain. Contoh, Wak Imam kadang-kadang Asmaul Husna pun, hari ni kita baca versi yang biasa, nas'aluka ya man huwallah. Besok pula kita ambil versi yang berbeza. Mungkin versi ESQ ke, kan, nampak tak? So kat situ bila ada variasi, insya-Allah lah dia akan ada benda-benda yang luar biasa terjadi. Okay, ni point yang kedua. Point yang ketiga. Okay, point yang ketiga. Kepastian, surprise, dan ketiga dia adalah human touch. Human touch iaitu love and relationship. So setiap agent yang bersama kita, setiap customer yang stay dengan kita, kenapa dia stay dengan kita? Sebab kita ada dia punya human touch tu. Benda yang kecil-kecil yang orang lain tak boleh nak bagi, so itu kita ada. Dan orang akan stay sebab itu. Faham So kalau boleh lepas ni, jagalah human touch tu, supaya itu je lah yang membezakan kita dengan orang lain. Sebab kalau kita pasal produk, apa beza produk kita dengan orang lain? Sama je, betul. Tetapi kalau cerita pasal human touch ni, setiap human touch tu beza-beza. Itu belum lagi cara human touch calibrate, ataupun macam-macam lah. Sebab kita tahu manusia ni macam-macam. So apabila kita boleh touch dia punya hot button dia, insya-Allah dia akan lekat dengan kita sampai bila-bila. Okay, yang keempat, so human touch sudah, kepastian ada, surprise ada human touch. Manusia stay dengan kita lama sebab apa tau? Ataupun boleh repeat dengan kita banyak kali sebab apa? Sebab ada growth. Sebab ada growth. Growth maksudnya apa? Jadi orang yang lebih baik. Tak kisahlah hari ni kena lebih baik daripada yang semalam. Bulan ini ataupun bulan ini kena lebih baik daripada bulan yang kemarin.
So bila ada growth tu, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus, dia akan stay dengan kita lama-lama. Contoh macam kita beli produk hari pertama, hari kedua, feedback dia macam mana. Contoh bila kita macam apa lagi servis ke. Okay, sebelum ni biasa-biasa je. Lepas tu sekarang kita dah ambil orang, kita dah upah orang. Nampak tak? Kalau hasil tu sama macam kita buat, baik tak payah upah orang. Betul tak? So dapat tak? Growth. Dan kita pun kalau nak stay lama-lama dengan company ataupun apa-apa produk, pastikanlah kita jadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Maksudnya dari segi income itu berapa, angka dalam kita punya income tu naik ke tidak, ke sama ke. So benda-benda macam tu yang kena selalu take note lah, insyaAllah. Okay. Yang kelima, certainty, surprise, human touch, love and relationship. Yang keempat adalah growth. Yang terakhir adalah kenapa orang stay dengan kita. Sebab makin lama dia dengan stay dengan kita, makin banyak contribution dia boleh buat. Contribution. So ini antara 5 apa yang manusia buat ataupun perlu supaya dia jadi lebih. Dia lebih. Contoh kan, certainty. Orang nak produk kita sebab ada nak kepastian berkesan atau tidak. Surprise, free gift yang kita boleh bagi. Contoh, kita always dalam mindset kita, dalam business ke, dalam apa pun yang kita buat, dalam service, always under promise over deliver. Okay, ni saya highlight kat sini. Under promise over deliver. Maksudnya apa? Contoh, kita janji dengan customer barang akan sampai dalam masa 4 hari. Okay, kita janji dengan customer barang akan sampai dalam masa 4 hari. Tiba-tiba barang tu sampai bila? Sampai besok. Tiba-tiba barang tu sampai besok. Surprise tak customer? Walaupun kadang-kadang benda tu adalah benda-benda yang kecil yang kita tak boleh nak control, tetapi kita susun. Kita boleh agak-agak dah. Okay, barang mesti akan sampai 18 hari 2 hari. Tetapi kita janji panjang, kita janji lama. So lama-lama bila Syed buat macam tu, customer ni akan rasa macam, power lah dia ni. So itu, faham under promise over deliver. Always buat macam tu. Tak kisahlah. Sebab tu kadang-kadang cikgu saya pernah cakap, orang yang selalu on time, orang yang selalu on time susah berjaya. Kenapa keluar perkataan macam tu? Sebab apa? Kalau sebenarnya kalau kita on time, lagi-lagi bahasa saya, bahasa Zack, ni adalah keluarga PLF yang saya kenal lah dalam ni. Mungkin ada PLF lain, tapi saya dengan Zack adalah PLF. Kami selalu mengamalkan selalu mendahului masa. Maksudnya kalau janji pukul 8, kita cuba start awal. Sebab apa? Kalau kita on time, itu tandanya kita dah lambat. If you are on time, you are late. Betul Zack? Sebab tu kadang-kadang apa pun lepas ni, tak kisahlah kita ni agent ke, kita leader ke, biar orang tunggu kita, jangan kita tunggu orang. So kalau boleh datang awal, siap awal. So apa? Bila awal, first kita well prepared. Well prepared maksudnya kita bersedia. Apabila bersedia ni, insyaAllah kita bersedia nak menerima rezeki yang kita jemput. Sebelum ni kita banyak jemput, tapi kita tak bersedia nak menerima. Faham So human touch pula. Human touch ni adalah benda-benda kecil yang impactnya besar. Okay, benda-benda kecil yang impactnya besar. Contoh, mungkin saya tak tahu, nanti boleh tuan-tuan boleh share, tuan-tuan buat apa dan bisnes apa yang berada dalam Zoom saya ni. Kadang-kadang as simple as thank you note yang kecil-kecil tu, dan tulis, walaupun thank you note itu printed banyak-banyak, cuma bila tulis nama tu tulis tangan. Bila ada dekat part nama tu tulis tangan. Dan benda kecil tu menyebabkan orang rasa macam wow. Itu semuanya. Faham Okey ke tu? Semua okey? So kalau semua okey, cuba bagi saya thumbs up sikit. Ataupun so far ada soalan ke? Tak ada kan? Okey. Kejap.
Okay, Alhamdulillah. So, boleh tak tuan-tuan perempuan tolong share dengan saya, tuan-tuan perempuan fokus produk apa ataupun servis apa hari ni? Contoh kalau saya nampak Ashikin Hamzah, Madrasah Tafiz. Ni Madrasah Tafiz ni adakah kita buat recruitment untuk cari student atau macam mana? Kan Atikah Hamid, kalau Zaid saya tahulah dia buat more kepada team building, servis kan. Produk kesihatan New Prep wanita. Wow, saya suka. Sebab lagi satu New Prep ini produk yang dah lama. Kan dah lama, cuma kadang-kadang bila masuk online dia macam produk baru, betul tak? Macam kenapa orang tak kenal New Prep ni? Sepatutnya New Prep kena senang jual sebab orang dah kenal. Tapi kenapa orang tak kenal? So sebenarnya kadang-kadang lagi-lagi bila kita jual New Prep ni pula ada kat Watson ataupun kat farmasi. Dan yang paling tak seronok, mereka membandingkan harga online dan harga offline. Betul tak? So insyaAllah nanti kalau ada apa-apa soalan just tanya je saya, insyaAllah. Okay, so kita ada Betty Beauty Serum, Numinous Skincare, minuman koko kurma, wow, Cosmetic Silk, Pure Argan Oil, Tunku Electric Premium. Masya Allah, ini produk yang seronok dan best ni. Okay, alright, good. So nanti kalau ada apa-apa soalan terus tanya saya soalan, insyaAllah. So hari ni kita nak cerita pasal basic, benda-benda basic apa sebenarnya manusia perlu. Sebab apa? Dalam asas closing, okay, ni catat dalam asas closing kita ada 3 perkara yang saya selalu ingatkan. Okay, kita ada 3 perkara yang benda kita selalu ingatkan. Yang pertama, kita akan buat gambar macam ni. Ni gambar funnel. Okay, so yang step pertama, kalau nak mudah closing, customer kena tahu. Tahu. Okay, step yang kedua, bila customer dah tahu ni, contoh kat sini kita color. Okay, ni tahu. So bila customer dah tahu, step yang kedua nak kena buat apa? Perlu. Sekejap saya buat pilih warna. Okay, kita perlu. Okay, perlu. So yang terakhir, apabila customer dah tahu, dah perlu, ni yang paling filter yang paling ampuh sekali. Customer kena mampu. Okay, so tahu, perlu, mampu. Okay, tahu, perlu, mampu. So hafal formula ni, hafal 3 perkara ni, insyaAllah nak cari customer senang, nak tulis copywriting senang. Sebab apa? Sebab first tahu. So bila kita tahu apa yang, macam mana nak pastikan customer sentiasa tahu kita ni, so mainlah 5 perkara ni. Customer tahu yang kita boleh bantu orang growth. Customer tahu kita ni memang banyak surprise dari dulu sampai sekarang. Kita ni sentiasa ada benda-benda yang tak dijangka. Contoh kan, customer tahu kita ni boleh beri kepastian pada orang. Contoh macam Sabella, baju tak payah gosok. So memang terbukti dengan testimoni tak perlu gosok. Faham ya? So bila masuk step yang perlu ni pula, kat perlu ni pula, tuan-tuan puan-puan, kita kena main part desperate. Bila bab perlu ini, kita kena main bab desperate. Maksudnya apa? Bila bab desperate ni, tuan-tuan puan-puan, you tak boleh hanya sekadar contoh Madrasah Tafiz kata bisnes Sabella, maksudnya jual baju kurung, betul? Kita tak boleh hanya cerita pasal baju kurung saja. Baju kurung ni ada macam-macam dan macam-macam brand ada kat luar sana. So kalau kita kata baju tak payah gosok, okay, baju tak payah gosok, okay, baju tak payah gosok, kan? Kalau ini kita hanya guna point ini saja, benda ni orang lain pun dah buat juga, baju tak payah gosok. So kat sini kita kena cari deep sikit. Cuba tanya soalan, so what? So kalau baju tak payah gosok, so what? Kenapa nak kena ada baju tak payah gosok? Faham tak maksud saya? Contoh, kenapa kita nak baju tak payah gosok? Mungkin sebab kita ni adalah seorang ibu kepada 6 orang anak lelaki. Very specific. Nampak tak? Kita ibu kepada 6 orang anak lelaki.
So memang nak tak nak memang tak sempat lah nak gosok baju kan. Anak memang, kalau anak lelaki ni kan aktif lebih luar biasa, betul. So nampak kat sini, so bila kita ada very specific targeted kat sini, insyaAllah lah kadang-kadang kita tahu nak cari ibu yang kepada 6 orang anak orang lelaki ni ada kat mana. So itu maksud saya. So bila dah tahu, lepas tu kita masuk funnel yang kedua adalah perlu, dan yang terakhir yang paling susah sekali ni, bukan susah sangat lah, cuma kadang-kadang dia ambil masa sikit. Okay, macam mana nak cari ibu-ibu yang mampu ini? Macam mana nak cari ibu-ibu yang mampu? Mampu ni maksudnya dari segi duit, betul, boleh beli dengan segera. Dua perkara ni, duit dan segera. Contoh, so siapa, macam mana nak cari ibu yang ada duit? So kalau ibu yang ada duit ni biasanya apa pekerjaan dia? Mereka ni duduk kat mana? Faham? Lagi-lagi untuk ibu yang perlukan baju kita ni dengan segera. Maksudnya kenapa dia kena pakai baju hari-hari? Mungkin dia ibu kepada 6 orang anak dan seorang cikgu. As simple as that. So nampak tak? Kita dah jumpa targeted kita yang kadang-kadang at least untuk siapa-siapa yang baru nak berniaga ni, dia tahu mana nak cari. Faham Good. Ini kalau Sabela. Kalau yang lain cuba komen. Kalau nak saya tolongkan supaya kita boleh buat brainstorming sama-sama ke kan. Contoh macam minuman koko kurma Tuan Masrul. First kita kena cari, okay, macam mana orang nak tahu kita macam mana orang nak tahu kita ni buat koko kurma? Yang pertama sasarlah social media. Social media ni kalau tanya saya, kita punya resume. Okay, social media ni adalah kita punya resume. So pastikan social media kita itu banyakkan sharing. Sharing tentang koko kurma, sharing tentang kelebihan koko kurma. Lepas tu cerita pasal kurma, kenapa digabungkan koko dan kurma, kenapa bukan benda lain. Lepas tu apa kelebihan, contoh kalau amalkan koko dan kurma. Faham tak maksud saya? So benda-benda macam tu lah. So bila bab perlu ni pula, so bila kita orang dah tahu yang kita jual susu ataupun koko kurma, kenapa dia perlukan koko kurma? Adakah untuk minda? Adakah untuk tenaga? So contoh kalau untuk minda, kita ambil untuk minda, kenapa dia nak anak dia ada suplemen minda? Adakah anak dia ni kurang cerdik ke, ataupun sangat pasif ke, tak aktif macam orang lain ke, selalu tidur ke? So nampak tak? So salah satu tu you kena pilih dan you elaborate lebih deep lagi. Sebab apa? Sebab kita nak cari dia punya desperate. Contoh, kita nak bagi suplemen minda sebab dia ni mengantuk je. So bila mengantuk sebab apa? Mungkin akan menyebabkan dia kat kelas tak boleh fokus. Ataupun kalau sekarang lagi lah, bukan kat kelas tapi kelas online, tak boleh nak fokus lama-lama. Lepas tu kerja tidur je, tidur makan. So bagi saya benda tu bila makin banyak kurang, makin kesian pula tengok budak-budak tu kan. So sebab itulah dia perlukan kita punya koko kurma untuk sentiasa bertenaga, dan sambil-sambil itu minda dia pun makin cerdas. Okay, so jangan cari semua orang, jangan jual pada semua orang, jangan jual pada semua budak. Tak semua budak, memang semua budak perlu, tapi yang mana satu yang paling desperate. So carilah budak-budak yang mungkin agak corot dalam dia punya pelajaran, ataupun agak struggle nak belajar online. So cari orang-orang yang macam ni. So dah tahu yang desperate, sekarang nak cari yang mampu pula. So biasanya anak-anak yang macam ni, ataupun keluarga yang ada anak-anak macam ni, mereka duduk kat mana yang mampu. Jangan pi kat Felda. Jangan hantar kat kampung-kampung. Diorang ni memang perlu, tapi bila nak suruh komit sampai 400, 400 setengah, RM500 kan, diorang tak mampu. Faham InsyaAllah. Okay, itu untuk koko kurma lah. Hanis untuk suplemen. Hanis suplemen apa? Nanti saya tunggu Hanis jawab. So kalau untuk Zack, boleh tak saya nak fokus pada recruitment tapi produk tak ada dulu, macam Sabela dan Mama Sab gitu. So mereka dulu bagi produk knowledge, lepas mereka dah ready, baru kita bagi tahu produk apa yang mereka akan jual. Kiranya saya akan fokus kepada mereka kena join saya, sebab knowledge yang saya ada, sebab knowledge yang saya bagi. Boleh ke macam tu? Tapi Sabela dan Mama Sab dia ada produk, macam saya tak ada produk lagi. Boleh ke? Okay, untuk Zack nak buat idea tu boleh, tapi you kena faham first
orang tahu Zack power, tapi bila masuk yang kedua tu, adakah orang nak join kita bila kita main bab berniaga Zack apabila kita nak main bab berniaga ni, nak tak nak mindset ni lah dia nak buat duit. Bila bab berniaga ni tak semua orang nak belajar kalau tanya saya. Melainkan dia belajar untuk berniaga. Maksudnya dia dah langgar dinding, dia nak belajar. So tak nak rugi lebih. Tapi kalau untuk orang-orang yang pertama-tama ni, first dia kena mindsetnya dia datang kat kita sebab dia nak buat duit. So bila nak buat duit, nak tak nak kena ada produk. So maksudnya untuk Zack tak semestinya you kena ada produk sendiri baru nak go untuk ada recruitment. So kalau tanya saya, dan saya boleh relate, kita punya idola kita yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW, bukan seorang founder. Nabi Muhammad SAW bukan seorang founder. Tetapi kenapa dia pun berniaga dengan baik kan? Dia selalu lemah lembut dalam berniaga. So sampai disebut Al-Amin. So sampai orang follow dia kan? Kalau dia belum buka, Nabi kita ni belum buka kedai dia, muka orang dah beratur dah nak beli barang dia. Sebab apa? Dia ada karakter yang bagus itulah. So bab recruitment boleh buat, tapi ingat bila orang kita nak recruit orang, orang tu nak buat duit. Mindset je ialah dia nak ada untung. Okay. So bila nak untung ni nak kena ada produk, dan tak semestinya kita kena ada produk dulu baru nak ada buat apa, baru nak jalan lah apalah. Sebab kalau kita betul-betul nak ngajar saja, baik fokus bab mengajar. Jangan cerita pasal okay nanti kita kata okay nanti jom buat duit dengan saya. Kita belajar dulu dan baru saya bagi tahu nak jual apa. Kadang-kadang produk ini bagi saya just a tools. Dan kadang-kadang produk ni pula dia berkait rapat dengan kita punya minat. So kalau contoh kita tak minat nak jual apa, ataupun kita tak minat produk yang kita nak jual tu, sebab first kita datang sebab Zack dan kita belajar, dan tiba-tiba Zack keluarkan produk yang tak ramai orang minat. So kadang-kadang bila feel itu kurang, itu pun tak jadi juga. Last dia akan pergi. Sebab apa? Ingat, tahu perlu. Bila bab perlu ni dia tak ada, dia akan pergi. Walaupun dia mampu. Faham Faham. Kiranya orang yang nak masuk bawah kita tu kena ada produk dululah. Macam tulang air Kyrie Titan, kan dia ada banyak produk bawah dia. Betul. So kalau Z nak fokus bab mengajar saja. Maksudnya kita mungkin saya tahu Z memang suka mengajar. So bila kita fokus pada grup-grup yang lain tu, kita ngajar untuk dia buat lebih duit. Dah settle. Tak semestinya nak kena, mungkin kita jadi leader dia pun tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, nak berapa banyak produk kita boleh fokus, paling banyak 2 je. Paling banyak 2, jangan lebih daripada 2. Bila lebih daripada 2, kita dah hilang fokus dah. Memang susah nak commit. Dan orangnya berbeza. Melainkan kalau produk itu masih di dalam satu niche yang sama. Maksudnya produk itu complement each other. Contoh, kita jual susu kurma dan kita jual tablet minda. So susu ialah coklat, air, dan tablet adalah mungkin makanan suplemen untuk waktu malam. Itu boleh. Kadang-kadang kita ni terlalu teruja nak buat duit kan, ataupun terlalu ikut trend. Tapi kadang-kadang trend itu tak kena dengan kita. Contoh, ramai sekarang orang nak buat produk kosmetik, nak buat foundation. Sebab apa? Tengok orang buat foundation laju, buat limit laju kan, semua orang pakai limit, semua orang ada bibir. Tapi ingat, kita ni orang-orang yang jual limit, you kadang-kadang you nampak yang depan saja tau. Contoh yang buat limit, you tak tahu dia ni sebenarnya muar, makeup artist, dia dah buat video tentang makeup dah lama. So dah halang-halang dia dah ada follower dia tinggal keluarkan lah apa yang follower dia nak, bukan apa yang dia nak. Kita nampak macam semua orang buat limit. Lah bila kita buat limit kita tak jalan. Itu benda yang paling tak seronok lah. Okay, so kalau siapa-siapa dalam dia ada plan nak buat produk sendiri, ataupun tengah mencari nak jual produk apa, first nak kena buat apa? Ni catat, validate. Validate maksudnya apa? Jual idea je dulu. Okay, validate. Jual idea dulu. Maksudnya kita tahu ada produk ni bagus. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita ada ramai kawan-kawan yang founder-founder juga yang boleh bagi produk free dengan kita, boleh bagi stok free dengan kita, kena validate dulu. Sebab beza tangan, beza result dia. Saya dah banyak kali kena dah. Kadang-kadang semua orang, sebab orang tahu saya ajar closing, so orang ingat saya terror buat closing. Bukannya saya tak terror buat closing, cuma kadang-kadang
tak semua closing itu ataupun tak semua produk tu susah dengan saya. Kalau saya tak suka, saya tak guna, saya tak menjiwai produk tersebut, saya tak sayang produk tersebut, push lah macam mana pun dia tak jadi. Paling-paling pun mungkin 3 bulan terawal sahaja. Selepas tu saya jadi malas dah. Saya tak nak buat sesuatu sebab duit. Sebab apa? Kalau kita buat tu sebab duit dan bila tiba-tiba dia uji dan tak dapat duit, kita akan kecewa. Dan kita akan stop macam tu je. So validate idea. Okay, validate idea ni dulu. Validate idea yang kita ada. Dan cuba buatlah pre-order. Maksudnya barang belum ada lagi, cuba jual. Cuba jual barang yang belum ada. Dan bila barang dah ada tu, kita target lah. Contoh kita akan masuk stok 500 unit. Cuba validate dan cuba jual idea ni dalam masa contoh 2 minggu, habiskan setengah. Ada tak orang dah bayar? Sebab tu kadang-kadang bagi saya produk bukan benda utama. Produk senang cari. Yang susah cari ni diri kita. Kenapa orang kena follow kita? Kenapa orang kena follow kita? As simple as that. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata nak berniaga ni macam senang, tengok orang lain buat duit senang, buat juta-juta senang. Tapi kita lupa itu produk dia bukan produk yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan produk yang pertama. Produk dia dah banyak dah. Cuma itu baru itulah yang meletup. Faham Alright, terima kasih Zaid bagi soalan yang sangat-sangat bagus. Roslaili, kalau kita dah ada database bisnes lain sebelum ini, copywriting macam mana untuk kita buat nak tarik mereka sebagai prospek dan customer produk sekarang iaitu Tunku. Okey, Puan Roslaili, kalau Puan Roslaili masih ada dalam ni, masih ada, saya nak tanya, database yang sebelum itu database apa? Adakah masih dalam kategori yang sama, perempuan? Oh, Telekom. Dan sekarang Puan nak offer Tunku. Maksudnya Tunku ni lebih fokus kepada apa tuan? Puan? Tunku ni lebih fokus kepada apa? Daripada kita tahu database sama Telekom. Ini Telekom. Tengku untuk berpantang dan lenguh-lenguh. Okey, so yang pertama berpantang dan yang kedua lenguh-lenguh. So saya tak lakukan sebab dua benda ni adalah dua benda yang berbeza. Okey. Okey, so macam mana kita nak relate lenguh-lenguh dan berpantang dan offer pada yang Telekom? Okey, first nak kena buat apa? Untuk siapa-siapa yang ada database lama dan cuba nak bangkitkan balik ke ataupun mungkin nak jual produk baru ke, saya suka cadangkan cuba guna teknik ni ataupun strategi ni. Yang pertama, cuba buat survey. Sebab kalau kita terus hard sell pada mereka, mereka ni datang kat kita sebab nak beli Telekom. Mereka datang ni nak beli Telekom. So tiba-tiba nak beli Tunku. Dia macam, aku tak pregnant, kenapa pakai Tengku? Gambar DP aku ni nampak gemuk sangat ke sampai orang ingat aku ni pregnant? Kesan jadi macam tu lah. So firstly nak kena buat apa? Mulakan dengan survey. Survey tu tak kisahlah. Survey kita tanyalah, puan-puan biasa pakai Telekom warna apa? Lepas tu mungkin apa lagi? Telekom warna apa? Lepas tu kerja kat mana? Yang simple-simple je. Lepas tu macam mana keadaan sekarang bila time COVID. So bila dah survey, then barulah nanti kita follow up sekali lagi. Dan ingat apabila kita nak buat survey ni kadang-kadang kenapa dia tak jadi, sebab apa tau? Nak jawab survey pun dah ada satu usaha tau. So bila nak jawab survey, pastikan kena ada upah. Kena ada reward. Kena ada upah dan reward. Sebab apa? Kalau tak ada upah dan reward, bagi je lah macam tu. Malas aku nak jawab, dah lah soalan banyak. Lepas tu nak kena bagi nama pula tu, nak kena bagi nombor telefon pula tu. Faham tak maksud saya? So first, buatlah survey supaya kita nak mula break ice dulu. Pecahkan tembok. Kita, yelah kat semua tu dah lama kan. Mungkin kita pun dah tukar nombor telefon. So mulakan dengan survey. Alright. Yang kedua, apabila kita dah buat survey, cuba follow up customer tu, jangan minta mereka save nombor kita. Minta dia save nombor kita. So macam mana nak tahu
customer ni ataupun database kita ni banyak save nombor kita. Cuba tengok kat dia punya WhatsApp WhatsApp status WhatsApp status view. WhatsApp status view. So kadang-kadang benda-benda macam ni adalah benda-benda kecil, teknikal yang kecil-kecil, tapi kalau you boleh take note, contoh kita save 3,000, tapi yang tengok mungkin 29. Sah lah, ramai gila yang tak save. Faham Brand produk sekarang Sabah Koko FB page. Macam mana nak tukar kepada Sabahku dalam page yang sama? Sekarang kalau nak tukar nama dah leceh tuan. Tuan Masrul, kalau dah nak tukar nama leceh, is better kalau tanya saya, buat page baru, ataupun kalau page tu dah besar, beli je lah page yang at least 10,000. Itu pun okey dah. Kalau tanya saya sekarang, kalau betul-betul nak buat iklan, iklan tak perlu like yang banyak. Okay, so inilah antara dua cadangan macam mana kita nak tembak balik ataupun kenakan diri kita balik pada database telekung. So far masih yang sama, masih customer yang sama. So macam mana nak buat? Saya suka guna, sebab kalau guna WhatsApp, kalau guna WhatsApp biasanya akan kena ban. Sebab apa? Spam. So apa nak kena buat adalah cuba guna SMS Blaster. Cuba guna SMS Blaster. So bagi SMS Blaster, blast, carilah yang murah-murah sikit. So blast pada semua database telekong kat situ, bagi satu offer yang sangat menarik. Cerita pasal offer tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu cerita. Offer ni sangat penting. Kenapa? Apabila offer ni, tak kisahlah siapa-siapa dalam ni, mungkin agent ke ataupun founder ke, offer ni sangat penting. Sampai mana tau? Apabila offer ni sangat menarik, orang akan cari masa dan duit. Orang akan cari masa dan duit. Contoh, cuba komen kat sini. Cuba komen, siapa yang dalam ni minat emas? Minat emas. Dan cuba share dengan saya, 1 gram berapa RM? 1 gram berapa RM? Cuba komen. RM242 semalam. Wow. Okay. So sekarang saya share ataupun kita buat satu cerita. Habib dia nak buat offer 1 gram 200 saja. Okay, 200 saja. Tapi dia punya cabaran dia adalah kena beratur depan Habib 2:30 pagi. Rasa-rasa beratur tak? Rasa-rasa beratur tak? Beratur tak? Beratur kan? Sebab apa? Offer tu tak pernah Habib ni buat offer, tiba-tiba dia buat 1 gram RM200. Beratur. So kat sini apa yang saya nak sampaikan adalah offer sangat penting. Okay, kenapa bila kita bagi harga, kenapa kita bagi offer tapi customer tak buat apa-apa, buat bodoh je, blue tick lepas tu? Sebab keywordnya apa tau? Tak ada rasa rugi. Catat, tak ada rasa rugi. Sebab apa? Bayar hari ni pun sama, bayar besok pun sama, bayar tunggu gaji pun sama. Sebab tak ada rasa rugi. So tugas kita adalah buat dia rasa rugi. Bukannya maksudnya buat rasa rugi bila dia ambilkan produk kita, tidak. Buat rasa rugi, buat dia rasa rugi kalau dia tak join kelas hari ni. Buat dia rasa rugi kalau dia tak beli ebook kita hari ni. Buat dia rasa rugi kalau dia tak beli coklat kita hari ni. Buat dia rasa rugi kalau tak beli baju Sapela dengan kita hari ni. Barulah dia akan bayar. Faham InsyaAllah. Alright. So apa lagi soalan-soalan yang ada? Nur Atikah, ramai yang dah kenal, cuma macam mana nak yakinkan lagi untuk makcik-makcik ni beli walaupun dia dah tahu NuPrep ni dikaji oleh Dr. Ismail Tambi. Okay, so yang pertama, ingat, dia bukan masalah siapa yang kaji, dari doktor mana. Makcik tak kisah pun. Kalau tanya saya lah, untuk Atikah kadang-kadang makcik pun tak kenal siapa Dr. Ismail Tambi ni dan apa kelebihan kalau dia buat kajian tentang NuPrep ni. Sebab tak ada benda. Sebab tu kadang-kadang kita kena ikut bahasa makcik.
you kena ikut level knowledge of makcik tersebut. Makcik ni kat level mana? So kalau you bercerita tentang Dr. Ismail Tambi untuk makcik-makcik yang duduk Felda, aku rasa Netflix pun dia tak tahu, kan? Ataupun Nilofa nak tunang pun dia tak ingat. Ataupun Rizal buat story pun dia tak perasan. Ni apatah lagi Dr. Ismail Tambi. So apa yang saya boleh cadangkan adalah untuk Atikah, macam mana nak yakinkan tu, hari-hari you kena share manfaat dia. Waktu cuba share testimoni orang-orang yang terdekat dengan Atikah. Contoh mak Atikah sendiri ke, kakak Atikah sendiri ke, saudara perempuan makcik Atikah sendiri ke. So use our circle punya influence, supaya takkan aku nak tipu pasal mak aku sendiri, takkan aku nak tipu pasal nenek aku sendiri, takkan aku nak tipu pasal adik aku sendiri. Itu faham Sebab kau tanya saya, makcik tak kisah pun pasal Dr. Ismail Tambi. So itu bukan USP sebenarnya untuk makcik tu lah. Mungkin untuk orang-orang yang lain yang kerja di government ataupun kerja yang di KKM, pastilah dia nak siapa yang kaji. Tapi kalau kata saya, daripada 10 orang, mungkin 6 tak peduli, 8 tak peduli. Sorry to say. Sebab tu kadang-kadang kita ni, kenapa kita gagal closing dengan baik? Sebab apa tahu? Sebab kita meracun customer tu dengan maklumat. Kita duk bagi semua maklumat yang sebenarnya customer tak perlu pun. Customer just nak tahu masalah aku sekarang ni boleh selesai tak dengan new prep? Boleh Atikah InsyaAllah. So, nanti boleh tak brainstorm bagaimana ibu ayah nak cari madrasah untuk anak jadi hafiz Quran? Masya Allah, bestnya. Okay, first kita guna formula yang sama tuan. Kita guna formula yang sama, kan? Kita kena apa-apa pun kena main kat sini. Okay, macam mana customer ataupun ibu bapa nak tahu yang kita ni memang ada madrasah? Itu first. Macam mana tuan kena pastikan customer tu tahu yang kita ni ada madrasah? So nak tak nak, branding, tak boleh buat apa. Branding kena jaga. Itu yang pertama. Step yang kedua adalah perlu. Kenapa ibu bapa perlu hantar anak mereka untuk jadi tahfiz? Pastilah untuk jadi saham akhirat kita, ataupun untuk menjadi mungkin yang menarik kita masuk syurga. Betul? So perlu tu tak perlu ditanya lagi dah. Memang perlu sangat dah pun. Tapi step yang ketiga tuan, mana nak cari orang yang mampu hantar anak ataupun ibu bapa yang nak hantar anaknya ke sekolah kita. Mereka ni duduk apa, mereka ni kerja apa. So kadang-kadang bukannya mereka tak nak hantar. Siapa yang tak nak hantar anaknya pergi tahfiz, kan? Cuma masalahnya sekarang mungkin dia tak mampu. So macam mana nak cari ibu bapa yang boleh hantar anak mereka ni dan mampu hantar anak mereka ni pergi ke sekolah kita. So bagi saya perlu tu dah tak ada masalah. Cuma bahagian tahu dan mampu. First mungkin orang tak perasan yang kita ada madrasah. So nak tak nak kena belajar marketing. Mungkin kena buat video macam-macam lah. Biasanya sekarang marketing dah tak ada masalah kot. So lepas tu kita punya standardize. Perlu ni banyak kan. Perlu ni mungkin dari segi keperluan. Ingat tadi kan ada 5 keperluan kan? Kepastian. Macam mana cikgu boleh pastikan anak saya ni at least, kalau lah tak dapat jadi hafiz, at least boleh hafal Quran. So apa? Lepas tu apa elemen-elemen surprise ataupun yang membuatkan kita punya ni berbeza daripada mahat tahfiz yang lain? Mungkin kita ni ada kita punya syariah panel kita yang menjaga kita punya SOP cikgu-cikgu yang mengajar. Lepas tu cikgu-cikgu kami ni adalah bekas-bekas, maksudnya bukan hanya sekadar belajar di sana, tetapi mungkin ada bukan belajar saja tapi boleh mengajar juga di sana. Mungkin di Mesir ke apa ke. So kat situ yang kita highlightkan. Dan yang paling penting adalah result. Minta maaf lah kan, saya agak pelat sikit. Result, hasil, testimoni daripada madrasah kita ni. So berapa ramai yang dah berjaya, dan berjaya alhamdulillah dah hafal, tapi yang masih menjaga hafazan tersebut sampai hari ni. So benda tu yang kena di highlightkan selalu. Dan insyaAllah lah, don't worry lah, Madrasah Hafiz ni bagi saya ini adalah jalan yang tak ramai orang sanggup buat, dan ustaz dan cikgu-cikgu yang di sana sanggup buat untuk mengajar kami ni, mungkin anak-anak kami ni untuk jadi hafiz. So insyaAllah lah, kita minta dengan Allah akan hantar orang yang betul kat kita. Sambil-sambil tu kena ikhtiar lah. Okay? Alright.
Sir, saya ada jual baju kurung dengan telekung. Masih dalam niche yang sama ke? Masih niche yang sama, cuma baju kurung ni mungkin keperluannya berbeza, telekung keperluannya berbeza. Contoh, kenapa orang perlu telekung? Kenapa orang perlu baju kurung? Mungkin kita boleh gabungkan dua. Sekarang kita ada baju kurung yang ready to solat. Tak perlu telekung. Settle. So, perlu itu, perlu. You kena cari desperate kenapa orang perlu. Boleh? Alright. Roslaili, boleh tak bagi contoh SMS blaster yang boleh dengarkan? Macam mana nak dapatkan? Nanti saya akan cuba share dalam group. Saya pun lupa lah, saya kena tanya. Sebab saya pun tak pakai. Confirm ke Nilofa tunang? Tak tahulah, saja je gosip. Saja gosip. Kadang-kadang kalau kelas kita serius sangat, nanti korang boring pula kan. So ni tak ada stand of humor lah. Aku pun up to date juga. Okay. Aku tak tahu. Tapi kalau dia tunang, Alhamdulillah. Biarlah dia nak tunang kan. Yang dia tunang kita yang panas, kenapa? So terima kasih siapa-siapa yang bertanyakan soalan tadi. Tapi saya rasa madrasah insyaAllah lah, InsyaAllah. You kena just highlightkan sedikit kenapa orang kena pilih kita. Sebab kadang-kadang kata saya, ramai je macam Idrisi yang di setiap alam, iurannya tak mahal, iurannya antara yang premium, tapi kenapa dia ramai orang ambil kat situ? Kenapa? Sebab mungkin dia ada berbeza dengan orang lain, insyaAllah. Okay, so macam mana nak follow up customer yang bagi blue tick? Jom kita masuk follow up. So senang, kita main loncat-loncat je. Saya suka bagi apa yang korang perlu. Sebab hari ni pun hari-hari pertama kan. So sesi siswa kenal dulu. So saya tak ada point-point, maksudnya yang tadi je lah, yang 5 perkara human needs. Dan sekarang Najihah tanya tentang follow up. Okay, follow up. Okay, follow up. Kenapa kita buat follow up? Ni soalan dia. Kita nak follow orang yang blue tick, tapi kena tanya balik soalan, kenapa kita buat follow up? Kenapa kita buat follow up? So Najihah lah kena tolong, kena aktif sikit kan. Kenapa kita buat follow up? Rasa-rasa kenapa? Sebab nak jual produk kita. Sebab belian ulangan. Tanya feedback. Kita nak customer beli produk kita. Faham? Faham. Okay, good. It's a good point dan saya suka. Dan tak salah pun buat benda tu. Ingat tak salah So kat sini saya just nak upgrade sedikit. Kita buat follow up bukan hanya sekadar kita nak menjual. Ingat kita buat follow up bukan sekadar kita nak menjual. Banyak lagi poin-poin besar kenapa kita nak kena buat follow up. Okay, ada banyak lagi poin-poin besar kenapa kita kena buat follow up. First okay, ingat yang pertama, kenapa kita buat follow up? Sebab kita nak ingatkan, as a reminder. So reminder apa? Pasal payment, pasal offer. So kita nak ingatkan customer tu belum beli lagi, belum bayar, ataupun belum dapatkan. So kita nak ingatkan dia tentang promosi. So benda-benda macam ni. So as a reminder first. Okay. Yang kedua, kenapa kita buat follow up? Okay, kenapa kita follow up? Sebab kita nak educate. So kita nak ajar customer tentang apa? Contoh, Najihah jual apa tadi? Najihah jual apa? Okay, Najihah jual apa? Beauty serum. Okay, so kalau serum ini mungkin kita nak cerita tentang bahan dia. So bahan ada banyak kan. So setiap satu bahan tu kalau boleh satu kali follow up. Contoh HA, aloe vera. Ni saya teka je lah aloe vera. Lepas tu argan oil. Lepas tu mungkin apa dah bahan tu, HA mungkin bahan aktif lain lah. So satu hari cerita pasal HA saja. 24K gold. Satu hari cerita pasal aloe vera. Satu hari cerita pasal vitamin C. Satu hari cerita pasal argan oil. Satu hari cerita pasal 24K gold. So kita tak ada ketandusan idea untuk buat follow up.
Okay, faham So ini baru cerita pasal bahan je. Lepas tu kat sini kita cerita pasal USP. USP produk kita. Maksudnya apa beza kita dengan orang lain. Contoh kalau orang kata orang lain boleh moisturizekan kulit dia, so tugas kita pula mungkin kita melembapkan ataupun moisturizekan kulit yang sensitif. Dapat kita tambah sedikit supaya kita dapat berbeza daripada orang lain. Kalau kita boleh kata menganjalkan, kita cakap pula boleh menganjalkan khusus di bahagian pipi. As simple as that. Tambah perkataan-perkataan yang be specific, dia akan menyebabkan kita jadi berbeza dengan orang lain. Contoh macam madrasah kan, madrasah. Mungkin di mana semua orang ada pakai uniform, cuma kita punya uniform mungkin saya tak tahu, mungkin daripada bahan yang memang boleh belajar, boleh main sukan pun boleh. Contoh maksudnya tak perlu banyak sangat uniform, cukup satu, tapi memang semua boleh buat. Sebab apa? Kainnya itu memang senang kering, selesa. So budak-budak pun tak gatal kalau berpeluh waktu kering balik. Contoh. Mana tahu kalau ada lah. Nampak tak? Kita cerita pasal uniform je. Tetapi apa beza uniform kita dengan orang lain? Contoh, uniform kita ni memang ada velcro. Maksudnya velcro kat sini untuk kita letak nama. Kita dah siap-siap letak kat situ dah. Kalau sekolah lain mungkin velcro itu kena jahit sendiri. Tapi kita sediakan sekali. Dia nampak macam ada ke orang nak perasan pasal benda tu? Kalau you highlight, orang perasan. So tugas kita ialah highlight. Faham So educate. Lepas tu lagi kat sini pasal kelebihan, mungkin cara guna. Lepas tu nak educate tentang mungkin kita punya klien ataupun feedback. Banyak sebenarnya kita boleh buat follow up. Okay. Dan yang terakhir, kenapa kita kena buat follow up? Sebab kita care. Sebab kita care. Kita nak care tentang customer kita ataupun prospek kita. Kita kena care. So care ni maksudnya apa? Contoh kalau madrasah, anak dia dah jumpa belum? Sekolah, anak dah sekolah belum? Dah jumpa belum sekolah tahfiz yang dia selesa, yang dia percaya? Bukan nak tanya pasal puan tak nak daftar ke sekolah saya? Tak. Kita nak tanya dia dah jumpa ke belum? So kalau dia dah jumpa, tahniah. Kita ucapkan tahniah. And bila daftar, so nanti kita build up relationship. Nanti kalau abang dia pergi, mungkin adik dia pergi kat kita pula. Contoh. So macam tudung pula. Kita jual tudung. Kita boleh follow up dia. Puan dah jumpa belum tudung yang puan berkenan? Ataupun ada cari tudung hitam kan? Corak-corak macam ni kan? So puan dah jumpa belum tudung yang puan berkenan? So kita boleh tanya benda tu. So ini antara 3 perkara besar kenapa kita buat follow up. Boleh So nak elak blue tick. Soalan tadi punyalah panjang penjelasan dia sebelum kita masuk elak blue tick tu. Elak blue tick. Okay. Macam mana nak follow up dan tak nak blue tick ya? Okay, first, kenapa orang blue tick? Ni soalan dia. Kenapa orang blue tick? Ataupun soalan saya, kenapa Najihah blue tick? Pernah blue tickkan orang tak? Yang dalam ni, Akmal ke, Kazu ke, kan? Kenapa? Pernah blue tickkan orang tak? Pernah kan? Kenapa? Kenapa kita sendiri blue tickkan orang? Selalu. Wow, Najihah sangat jujur hari ni. Alhamdulillah. It's okay. Yang penting kita ngaku. Kenapa kita blue tickkan orang? Mungkin sebab tak mampu. Setuju? Mungkin bila kita tak mampu, kalau kita reply takut macam terpaksa beli pula. Tak perlu lagi. Betul. Saya suka. Tiba-tiba rasa tak interested. Kenapa tu? Tiba-tiba rasa tak interested. Biasanya mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba rasa tak interested. Lambat reply. Saja survey harga. Faham tak? So cerita pasal blue tick ni pula, kalau tanya saya lah. Okay, kalau tanya saya, kalau kita dah bagi apa-apa ayat lepas tu, kan? Contoh kita dah bagi harga, kenapa customer blue tick, ataupun kita follow up, kenapa customer blue tick.
dia ada beberapa faktor yang menyebabkan customer blue tick yang kita boleh cuba ubah. Kita tak boleh nak halang customer blue tick kan kita, tetapi kita boleh control dari segi untuk kurangkan blue tick. Faham So biasanya kenapa kita selalu dapat blue tick? Sebab kita suka tanya soalan. Setuju tak? So, saya belajar dengan ramai cikgu, kalau nak reply, kena tanya soalan. Setuju, betul. Kan? Tapi soalan yang macam mana yang you tanya? You tanya soalan yang macam mana? Cuba share dengan saya, soalan apa yang you suka tanya? Contoh lepas bagi harga kan, kita dah bagi harga, lepas tu kita tanya soalan apa? Lepas bagi harga, lepas tu kita tanya soalan apa? Biasanya tanya, sis nak saiz apa dan colour apa? Betul? Sis nak saiz apa dan colour apa? So apabila kita tanya sis nak saiz apa dan colour apa, soalan itu adalah soalan open ataupun soalan. So apabila customer dapat soalan, customer akan bagi apa? Customer akan fikir. Dan apabila customer fikir, customer bagi apa? Bagi blue tick lah. So kalau boleh untuk Ashikin, it's better Puan biasa pakai saiz M ke saiz L? Puan selesa ataupun Puan biasa pakai saiz apa? M atau L? Tadi Puan ada minta warna hitam kan? Apa kata Puan tambah lagi 2 warna, saya bagi harga special hari ni. Settle, nampak tak? Saya tak tanya soalan, tapi saya guide dia. Sebab customer tak tahu apa yang dia nak. So tugas kita adalah upsell dan upsell. Contoh sebab kadang-kadang customer mesti tahu. Mesti kita dah tanya awal-awal, tapi kadang-kadang kenapa customer tak put interest lagi ataupun rasa macam nanti-nantilah, survey je lah. Sebab kita tak guide dia apa yang dia kena buat. So kalau boleh lepas ni, guide dia sampai dia buat keputusan. Jangan biarkan dia. So mindset kita pula, dan catat always close on the spot. Okay, always close on the spot. So tak dapat full payment, half payment, tak dapat half payment, deposit, tak dapat deposit, kena dapatkan detail. Okay, always close on the spot, itu dia. Alright, so contoh serum. Okay, maksudnya serum, nak contoh apa tu serum? Kalau dengan saya, awak kena tahu apa yang you nak. Maksudnya contoh apa? Saya tak tahu apa yang you nak, so you kena share dengan saya contoh apa yang you nak untuk serum. Dengan saya kita akan tanya soalan dengan soalan. Okay, so far semua okay ke? So malam ni kita just santai-santai, just kita buat kelas review kan. Mana tahu mungkin dah baca ebook cuma kadang-kadang tak faham kan. So tanyalah saya on the spot. Yang soalan nak size dan colour tu, itu dia nak tudung. Takkan nak tanya soalan size dan colour untuk serum pula. So sekarang nak jihan nak apa? Sebab tu kadang-kadang kenapa kita tak dapat apa yang kita nak? Sebab kita tak tahu apa yang kita nak. So macam mana nak dapat jawapan? Tada! Tapi saya faham apa maksud Najihan ni. Cuma saya nak you kena share apa benda yang you nak sebenarnya ni. You nak contoh apa? Adakah lepas bagi harga dia senyap? Adakah cara nak minta payment dia senyap? Adakah follow up kena blue tick? So which one? So ini untuk Najihan. So kalau yang lain pun kalau ada apa-apa soalan, tanya je saya, insyaAllah saya akan cuba jawab. Okay? Okay, so far semua okay? So far semua okay? Clear tak hari ni? So walaupun hari ni dia rasa macam random gila, tetapi insyaAllah lah dia punya tema hari ni lah Q&A dan review session. Okay? Alright, kalau new prep cancer, untuk follow up, boleh ke saya follow up dengan ayat ni? Akak dah dapat dan jumpa suplemen untuk kurangkan lesu dan tambah tenaga. Okay, untuk Atika, untuk buat follow up macam tu boleh. Tetapi it's better bagi content dulu. Bagi content dulu dan baru tanya. Selepas tu kalau dia dah reply something baru tanya. Sebab kalau kita terus follow up, Assalamualaikum Kak, maaf ganggu, just nak tanya, akak dah jumpa ke suplemen untuk kurangkan lesu dan tambah tenaga? Sebab kalau kita tanya dah jumpa ke belum ataupun dah jumpa ke, dia akan jawab tak, ataupun paling senang ialah dia jawab tidak. So it's better minta apa, contoh kita cerita lah kan, ataupun kita cerita tambahan dalam new prep. Ada apa? Akak tahu kan dalam new prep ni ada bahan ini yang boleh bantu akak tambah tenaga dan kurang lesu-lesu pada waktu petang. Contoh kan,
Waktu lusa-lusa tu waktu apa? Waktu pagi ke? Saya tak tahulah. Sebab tu saya tak jawab no prep kan, so saya tak study lagi. Dan kalau Tunku, macam mana nak guide prospect untuk beri jawapan nak buat payment? Awesome. Najiha mana Najiha? Najiha tu blur dah macam alah sir, saya nak tanya, nak contoh je pun. Bukan apa Najiha. Ini proses learning kan? Sebab sebab ni you akan buat benda yang sama untuk belajar di luar sana. Sebab kalau sana tu lagi kejam orang-orang. Dia takkan bagilah apa yang kau nak. Dia suruh fikir lagi adalah. Tapi at least saya nak tahu apa yang you nak sebenarnya. Okay. So untuk Puan Roslaili. Okay, untuk Puan Roslaili. Jom. Macam mana nak guide customer untuk buat payment. Okay, ni part yang terakhir. Bukan part yang terakhir lah, maksudnya payment. So dalam closing, ini yang paling penting. Okay, payment. Okay, so sekarang Puan Roslaili, cuba share dengan saya macam mana minta payment. Macam mana minta payment? Itu soalan dia. Macam mana Puan minta payment dulu, baru saya nak upgrade. Puan minta payment macam mana? Okay, so sambil tu Jap. Okay, so Khairul Shafri, untuk Bizcoaway, biasa kita dapat nombor phone semasa di post. Kemudian nak follow up, apa perlu buat? Kalau untuk follow up customer, yang pertama kita just kenalkan diri. Just bagi salam, Assalamualaikum Puan. Puan ada tinggalkan kad dan nombor di booth kami kan? Booth kami berada di sini. Saya Akmal, yang lain Puan masa itu. Puan masih ingat? Puan tolong reply ya, untuk saya bagi extra free gift untuk Puan hari ni. As simple as that. Dan dapat daripada situ dan mula terus dan closing lah macam biasa. Itu untuk Khairul Safri. Okay. Nur Haizan. So macam mana kalau emas dia nak beli contoh dinar, kita dah terang cara beli semua. Lepas tu dia nak tanya apa? Boleh ke tanya, sis faham ke penerangan saya, atau apa untuk tinggalkan soalan untuk guide dia setuju beli ke tidak? Okay, so kalau kita dah cerita semua, kenapa kau nak tanya soalan lagi? Itu soalan saya. Bila dah cerita semua dah explain, dah jelas, kenapa nak tanya soalan lagi? Suruh dia bayar lah. Suruhlah dia bayar. Suruhlah dia ambil dinar tu hari ni. Dan buat dia lah rasa rugi kalau dia tak ambil dinar hari ni, mungkin harga besok akan naik. Dan stok dinar ni mungkin kat saya dah limited edition. Kalau nak tunggu, mungkin kena tunggu lama. Dan kalau puan beli dinar sekarang, saya akan bagi lagi voucher KFC. Itu je. Yang pergi tanya soalan lagi kenapa? Dia dah nak beli dah pun. Boleh Nur Aizan InsyaAllah. So, di Sabela ni saya agak seram dengan tempoh pre-order untuk proses post out order customer. Macam mana nak explain supaya customer tak rasa lama menunggu order dia sampai. Pre-order tu bukan sebab baju baru nak jahit, tapi sebab HQ handle 15k order sehari. Okay, so untuk saya tak tahu nama madrasahnya siapa, tapi saya minta maaf. So kalau untuk handle pre-order yang agak lama daripada Sabela, first kita buat timeline. Contoh, kita buatlah cara gerak kerja kita. Contoh hari ni hari order. So daripada hari order akan masih ambil 4 hari. So daripada sini kita akan tunggu lagi 10 hari. Then postage. Lepas tu 3 hari deliver. Sampai scan. Macam tu je. Buatkan dia punya timeline. So insyaAllah customer boleh faham. Faham that always under promise. Maksudnya kalau biasanya order tu dapat masa dalam lebih kurang 2 hari, anjak 4 atau 3 hari. Anjakkan sikit. Biar panjang. Biar kena tunggu tu sampai 20 hari untuk dapat baju dia. Sebab dia kena tunggu 20 hari itulah dia kena beli banyak. Jangan beli sikit-sikit. Sebab kalau dia beli sikit-sikit, dah lah kena tunggu 27 hari. Lama pula tu. Lepas tu nak submit order sekali lagi, nak kena tunggu 27 hari lagi. So kan macam bazir masa. Engkau nak pakai bulan depan. Contoh. Dan kalau apabila dia kena tunggu order tu lama, saya sangat cadangkan untuk bagilah hadiah. Bagi hadiah kat dia. Sebab dia kena tunggu kan. Salam sir, Kak Fah leader rempah Odin. Tim Kak Fah tengah buat lucky draw untuk customer. Nak buat ayat macam mana nak info customer untuk follow up? Banyak benda Kak. Nanti akak kena tengok balik video ni. Banyak sangat. Kalau saya boleh share lah kat sini Ni untuk follow up.
Ni untuk Kak Fa. First reminder yang kita punya lucky draw lagi berapa hari, countdown. Lepas tu apa offer untuk lucky draw itu. Satu hari satu benda je. Lepas tu siapa lagi yang layak untuk dapat, macam mana nak dapat, promosi akan datang macam mana. Lepas tu boleh cerita pasal produk juga, apa kebelihan kita punya rempah pula, siapa yang dah pakai rempah Odin. Banyak boleh follow up. Nanti bila dia dah reply, tanyalah, Puan, kita beli rempah dapat motor. Puan tak nak motor ke? Kalau nak, jom beli 10 rempah dengan saya. Settle. Yang penting bagi nilai dulu. Okay? Esok kita ada postage. Kalau buat payment sebelum pukul 11, kami akan post Tengku esok. Okay, first, Puan Roslaili, esok kita ada postage kalau buat payment sebelum jam 11 pagi esok. Sebelum jam 11 pagi esok. Kalau dia PM kita pukul 11 hari ni, dah dekat 12 jam. So bila kena tunggu masa, contohlah kita suka buat kesilapan buat payment. Payment ni kita suka sebelum, kalau, ataupun nanti. Betul tak? Kita suka guna perkataan ni. Nanti kalau dah payment jangan lupa saya. Sebelum pukul 11. Betul ada besok pula tu. So kalau kita bayar sebelum besok, baik dia bayar besok. Buat apa dia bayar hari ni? Ni kalau dah bayar kan. Dan ada yang paling best lagi, tak suruh bayar pun. Maksudnya bagi nombor akaun betul senyap. Dia senyap. So tak nak lah macam tu. Payment ni kena jelas. So kita nak payment tu bila? Cuba komen. Kita nak payment bila? So formula untuk bagi arahan lagi-lagi buat payment, first nak kena buat apa? Okay, saya share. First nak kena buat apa? First, sebut nama customer. Kalau kita tahu nama dia lah. Okay, sebut nama customer. Yang kedua, bila kita dah sebut nama customer, step yang kedua adalah bagi arahan dengan jelas. Bagi arahan dengan jelas. Yang ketiga, bila kita dah bagi arahan jelas, sediakan sebab. Sediakan sebab kenapa kita kena suruh dia buat arahan yang ini. Okay. Dan yang keempat, letakkan emosi. Letakkan emosi. So, kalau kita tak nak nanti, kita tak nak sebelum esok, kita tak nak kalau. Okay, so kita nak payment tu bila? Cuba komen. Kita nak payment tu bila? Kita nak payment tu sekarang. Kita nak payment sekarang. Tapi kalau tanya saya, kenapa tak pernah minta payment tu sekarang? Kenapa? Sebab di sini. Di sini risau customer ni. Adakah customer nak beli? And adakah customer boleh bayar sekarang? Customer ni ada duit ke? Kenapa fikir macam tu? Jangan samakan poket kita dengan poket customer. Kan? Ingat, makcik ada duit. Jangan risau, makcik ada duit. Jangan kesian kat makcik. Okay, yang tak ada tu siapa? Mu. So kesian kat diri sendiri dulu. Jangan risau kat makcik. Makcik ada duit. So kalau boleh nak minta payment sekarang. Kenapa kena minta payment sekarang? Sebab besok, nanti, tunggu gaji ataupun 3 jam, 30 minit, itu adalah masa. Okay, itu adalah masa. Dan apabila ada masa, macam-macam boleh jadi. Kan? Dan bila ada masa, customer boleh fikir. Dan bila customer boleh fikir, customer bagi apa? Customer bagi blue tick. So salah siapa? Salah diri sendiri. Bukan salah makcik. Ni asyik salahkan makcik je. Customer tak bayar, salah customer. Kita tak boleh close salahkan leads. Kita tak boleh close salahkan marketers. Kita tak boleh close salahkan copywriting. Kita tak boleh close salahkan gambar. Udahlah salahkan orang tu. Ini dah masuk bulan 11 dah. Dah nak masuk pun 2021 dah. Takkan nak salahkan orang lagi. Udahlah ya. So bagi arahan yang jelas, supaya customer pun boleh tahu apa nak kena buat. Okay, so catat apa ayat dia. Yang pertama, macam mana nak payment dengan baik ni? Macam mana nak minta payment dengan baik? First, sebut nama dia. Contoh kan? Okay, Atikah. Nama Atikah. Atikah tolong saya
transfer sekarang. Transfer sekarang untuk saya lock harga special hari ni. Nampak tak? Atikah tolong saya transfer sekarang. Saya guna perkataan transfer bukan bank in. Sebab apa? Sebab kalau kita guna perkataan bank in, customer akan buat apa? Customer kena pergi bank, bank in. So bila kena pergi bank jauh. So bila bank jauh ambil masa. So bila ambil masa, customer akan fikir. Dan bila customer fikir, customer pergi apa? Bagi floating. Customer bagi floating. Faham ya? So kalau boleh jangan guna perkataan bank in. Gunalah perkataan transfer sekarang. Bukannya nanti. Nanti tu akan bagi masa. So apabila kita suruh customer transfer sekarang, sekarang itu kan arahan. So bila ada arahan, you tambahlah sedikit sebab kenapa kena transfer sekarang. Untuk kita lock harga special hari ni. Dan tambah sedikit emosi di bawah itu. Saya tunggu ya. Customer transfer dalam masa setengah jam. Percaya je kat saya. Cubalah buat. Ya, insyaAllah. Janganlah percaya je kat saya. Maksudnya buat dulu dan test. Biasanya memang jadi. Sebab apa? Sebelum ini kita tak ada arahan yang jelas. Hari ni kita belajar arahan yang jelas. Dan selepas tu kalau tak jadi juga, di sini. Di sini masih ragu-ragu dan sini masih belum yakin. Ingat, closing saya berkait rapat dengan dua perkara ni. Okay? Kalau customer dah minta nombor account untuk buat bayaran, macam mana nak follow up customer untuk payment segera? Okay, ni saya dah jawab soalan tadi yang awak pre-order sabilah 15 hingga 18 hari. So buatlah timeline 15 hingga 18 hari. Apa nak kena buat? So makin panjang hari yang dia kena tunggu, makin besar hadiah kita boleh bagi. Okay? Kesian dengan customer. Takut busy, tak payahlah kesian dengan customer. Customer kau tu memang busy pun. Dia reply tu pun sebab kesian kat engkau je. So jangan kesian kat dia. Kalau customer tak ada banking online, tak apa. Yang penting dia cakap tak ada banking online. Tapi sebelum ni dah pernah minta belum? Sebelum ni ada tak minta customer transfer? Kita belum cakap apa-apa lagi, kita belum bagi arahan lagi, kita dah fikir lebih-lebih dah. So bila kita dah minta customer transfer sekarang dan customer tak boleh nak transfer sekarang sebab dia tak ada banking online, dia kena pergi bank. It's okay. Saya tak salahkan makcik tu. Kalau dia nak pergi bank, silakan. Tak ada masalah. Tapi yang penting kita minta dulu. Dia belum minta, cara minta duit pun salah. Bila customer tak baik ni marah. Janganlah macam tu InsyaAllah. Okay? Good. So belajar something tak hari ni? Sir, kalau harga offer tu selama 2 minggu, contohnya, adakah kita perlu sediakan offer tambahan untuk hari tersebut? Maksudnya offer tambahan untuk hari tersebut? Kalau customer tak tanya offer itu sampai bila, tak perlu cakap. Kita just boleh offer harga special hari ni. Offer untuk hari ni. So gunalah perkataan hari ni berbanding offer itu akan habis minggu depan. So bila kita sebut perkataan minggu depan, customer akan bayar minggu depan lah. So tak nak. So kalau customer tak tanya, tak perlu jawab. Kita ni suka bagi apa yang customer tak nak ataupun customer tak perlu. Okay. Alright, so far untuk hari ni semua clear. Ada soalan terakhir? Sebab tak apa, siapa-siapa yang baru join ataupun macam tak tahu apa hari ni kelas cerita. Hari ni kita banyak cerita pasal menjawab soalan Q&A. Dan saya pun tak nak ambil masa lama-lama. Cukuplah sampai pukul 9.30 ni, 9.45. Dan kalau semua okey, kita boleh bersurai kalau tak ada persoalan. Dan insyaAllah kita akan jumpa dalam masa terdekat lah. So kalau hari Ahad depan, ada tak kosong? Ada kot. Kalau ada, nanti kita akan buat pagi pula. Alright. So far semua okey? Boleh? So kalau semua boleh, cuba bagi saya thumbs up. Dan kalau nak recorded version, nanti kita akan upload di YouTube. Nanti saya akan bagi link. Semua senyap je ni, okey ke? Korang ni okey ke tak okey ni? Okey Alhamdulillah. So kalau perlu apa-apa, tanya saya kat group Telegram. Kalau malu nak tanya kat situ, PM saya secara personal, insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay, so kadang-kadang untuk sesi hari ni lebih kepada kita nak just have fun. Buat planning untuk bulan 11, jawab soalan-soalan ataupun selesaikan robot-robot yang ada. Okay, so nak record kelas malam ni boleh. Nanti tunggu saya upload kat YouTube, nanti share je. Ataupun saya akan share balik dekat dalam group Telegram. Okay,
Alright, so terima kasih. So all the best. Jangan fikir yang pelik-pelik, buat yang terbaik saja, buat apa yang kita perlu buat. So kalau perlu belajar, go belajar. Kalau kena buat ini, buat saja. So lupakan kerja yang semalam. Kalau kemarin bulan lepas kita buat 25,000, dah let it go. Tak perlu nak bangga sangat dengan kerja semalam. Mula daripada hari ini, target yang ada settle. Okay? Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amin 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 ya rabbal alamin. So insya-Allah saya doakan semua yang terbaik, dipermudahkan segala urusan dengan semudah-mudah urusan, dimurahkan rezeki yang tak disangka-sangka dan fokus je lah. Itu je lah saya pesan. Okay? So insyaAllah saya pun sendiri pun akan ada sharing-sharing juga dan apa yang kami buat. So Alhamdulillah bulan lepas kami satu website kami close hampir 25,000 something. So nanti kita akan share apa yang kami buat, macam mana kami scale up dan macam mana kita nak buatkan supaya iklan itu tidak boring. Okay? So terima kasih pada semua yang join. Saya have fun untuk kelas hari ini. Soalan pun semua bagus-bagus. Dan insyaAllah lah kita akan jumpa next sesi kita. So hari ini kita berkawan atas muka bumi ini dan insyaAllah sampai satu masa nanti kita akan berjiran di syurga nanti. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye.